Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurulillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula tafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka kalian ikutlah jalan tersebut yang lurus. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain, yang mana apabila kalian ikut jalan-jalan yang lain selain daripada jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan berpecah belah, meninggalkan jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu sebagai wasiat kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulanal azim. Para hadirin sekalian, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia garis di atas satu tanah digaris satu garisan yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan beberapa garisan di kiri dan kanannya, beberapa garis-garis yang bengkak-bengkok. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang hamba baca tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah satunya jalanku yang lurus. Jalan yang betul. Fattabi'uh, maka Nabi kita suruh kita ikut satu jalan yang lurus tadi itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikut garis-garis yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kiri dan kanan dengan garis yang bengkak-bengkok, beberapa garisan sebagai isyarat jalanan-jalanan yang tidak mengikut jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian ikut jalan yang selain daripada satu jalan yang lurus tadi, kalian akan berpecah belah. Kalian akan berpecah belah. Maka apabila berpecah belah, kita akan jadi lemah. Maka jalanan yang satu itu ialah jalanan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umat aku ini dengan 73 fuq. 73 firqah. Firqah sini maknanya kelompok di dalam Islam itu sendiri, firqatul islamiyah. Bukan maksudnya daripada agama Kristian, Hindu ke Yahudi ke Buddha ke, tidak. Tapi perpecahan tersebut di dalam agama Islam itu sendiri. Lalu Nabi kata fawahidun fil jannah, satu kelompok yang masuk syurga. Inilah dipanggil firqatun najiyah. Kelompok yang dipanggil sebagai kelompok yang berjaya, yang lepas daripada kekal di dalam api neraka. Wa thintani wa sab'ina finnar, dan 72 firqah yang lain dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan kalau pegangan dia boleh membawa kepada kufur wala'iyadzubillah, kekal di dalam neraka. Kalau pegangannya setakat sesak saja, maka kalau tidak diampun oleh Allah Ta'ala, masuk neraka dan akhirnya masuk syurga juga, karena ada iman walau sebesar zarah.
Itu disebut oleh Imam Jalaluddin Ad-Dawani dalam kitab Syarah Aqaid Adudiyah. Itu maksud. Maksudnya masuk neraka tu kalau tidak diampun oleh Allah, kalau pegangan dia sesat tidak membawa kufur. Kerana tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Lagu tu. Jadi belum tentu hak sesat tu kufur tu, belum tentu. Semua kerana apa? Kerana kufur-kufur ni lawan bagi iman. Lawan bagi iman. Apa hakikatul iman? Disebut oleh alim ulama kita, hakikat bagi iman tu ialah tasdiqur rasul, terima, membenar dalam hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa bihi rasul, dan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ulima minad dini bid-darurah, apa yang diketahui daripada agama dengan cara yang sangat mudah. Ini dipanggil iman. Bermakna lawan bagi iman ialah takdzibur rasul, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa bihi rasul, dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kufur dia. Maka kadang-kadang orang sesat dia tidak mendustakan Nabi. Dia kata Nabi Muhammad Nabi saya, Allah Tuhan saya, sembahyang 5 waktu wajib. Tengok. Tapi ada beberapa pegangan-pegangan dia yang tidak selari dengan jalanan firqatun najiyah tadi, maka dipanggil sesat, cuma tidak kufur. Ada setengah sampai ke kufur. Mana? Tuhan ni menyatu dalam hamba ke, contoh. Atau Nabi itu ialah Tuhan dah. Ada juga gitu. Macam-macam. Nabi itu ialah Tuhan, Tuhan ialah Nabi. Cuma ketika mana dia jadi manusia dipanggil Muhammad, ketika mana dia tak ada dah sekarang dipanggil Allah. Ada juga lagu tu. Itu kufur tak? Kufur lagu tu. Ataupun sembahyang 5 waktu tak wajib. Puasa Ramadan tak wajib. Itu pun kufur. Kufur kerana takdzibu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah, mendustakan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Dengan secara mudah. Artinya kalau perkara tersebut perkara agama tapi diketahui itu dengan secara payah, maka kalau dia dusta pun tidak membawa kepada kufur. Ada macam hukum hakam yang terlalu sulit nak difahami. Mereka orang-orang yang betul-betul mengaji, faham ini wajib, kalau buat begini haram, atau bawa batal ke semayang dia contoh, maka dia tak mengaji kerana perkara tu sulit, maka dia mendustai, maka tak jadi kufur dia tu. Kerana apa? Orang panggil bukan darurah, bukan secara mudah. Mana secara mudah? Yakni perkara tersebut tu terlalu umum diketahui. Alim ulama pun tahu, orang biasa-biasa pun tahu, orang bodoh pun tahu, kadang-kadang kanak-kanak tadika pasti pun tahu. Hingga orang kafir pun tahu. Mana? Orang Islam sembahyang 5 waktu wajib, orang kafir pun tahu. Gapo lagi? Puasa bulan Ramadan, orang Islam wajib puasa, orang kafir pun tahu. Zina haram, orang kafir pun tahu, orang Islam haram zina. Minum arak haram, orang kafir pun tahu. Itu orang panggil hukum yang diketahui daripada agama dengan secara darurah, dengan secara mudah. Tak kena mengaji siapa ke Azhar nak tahu sembahyang 5 waktu ni wajib. Benar-benar siapa ke mengaji mesti baru tahu sembahyang 5 waktu ni wajib. Berat benar lagu tu. Itu dia panggil ma ulima minad dini bid darurah. Maka kalau orang tu ingkar, maka kufur dia. Dah kufur. Artinya bila kufur kekal di dalam azab api neraka Allah wal'iyadu billah. Itu. Lalu sahabat Nabi tanya, man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah satu firqah, satu fuq yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka saat ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan pelbagai jawapan.
Dalam hadis yang diriwayat oleh At-Tabrani, Nabi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis riwayat yang lain, Nabi kata Al-Jamaah. Riwayat yang lain Sawadul A'zam. Riwayat yang lain Ma ana alaihi wa ashabi. Pegangan yang mana aku di atasnya dan para sahabatku pun berada di atasnya. Jadi pelbagai jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai isyarat. Arti isyarat ni i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan daripada Nabi dengan secara halus bahawasanya kebenaran itu dibina di atas musamma, bukan di atas isim nama. Al-haqqu yubna 'alal musamma la 'alal ismi. Kebenaran dibina di atas benda yang dinama, bukan nama bagi benda. Ini. Begitu juga kesesatan, bukan dibina di atas nama semata-mata, bahkan benda yang dipernama. Maka sebab tu Imam Syafi'i, kalau kita baca kisah Imam Syafi'i, di kala hidupnya Imam Syafi'i pernah difitnah. Difitnah oleh mereka-mereka yang dengki dengan Imam Syafi'i sebagai nasibiyah. Orang-orang yang membenci keluarga Nabi membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taksub dalam membela sahabat. Beliau juga difitnah sebagai Syiah Rafidiyah. Itu kelompok yang membenci sahabat, sangat ekstrim membela ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengkafirkan sahabat. Aduh. Maka jawab Imam Syafi'i di hadapan Harun Ar-Rasyid, kalau membela sahabat, mencintai sahabat Nabi itu ialah nasibiyah, demi Allah aku nasibiyah. Tengok. Kalau membela keluarga Nabi, ahlul bait Nabi itu ialah Syiah Rafidiyah, demi Allah aku Syiah Rafidiyah. Nak kata mana? Adakah Imam Syafi'i Syiah? Imam Syafi'i Khawarij, Nasibiyah? Tidak kedua-dua. Bahkan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, orang yang menolongkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesesatan juga bukan pada nama. Nah itu dah. Maka sebab tu kalau kita mengaku saya ahlu sunnah wal jamaah, tetapi isi mu'taqadat dia panggil, perkara yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, kita tak tahu, bahkan kita terpleset terkadangnya, maka kita bukan ahli sunnah wal jamaah walau kita mengaku kita ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu ulama mendefinisikan iman dengan tasdiq, membenar, dan kufur ialah takzib, mendustai. Jadi bagaimana kita nak tasdik kalau tanpa kita mengerti? Itu kalau orang mengaji di pondok, dia mengaji ilmu mantik. Ilmu mantik ni dia ada orang panggil perbahasan di awal tu tentang orang panggil apa? Tasdiqi, tasawuri. Jadi kaedahnya sesuatu hukum kita nak tasdik sesuatu perkara mesti kena gambaran sesuatu tu jelas. Itu al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Itu nak tasdikkan di atas sesuatu benda mesti gambarannya je jelas. Macam tok hakim nak jatuh hukuman seorang ni bersalah atau tidak bersalah, mesti kena jelas. Betul tak? Si mamak ni mencuri, ada tak bukti, ada tak saksi, yang itu kena jelas, baru boleh dijatuhkan hukum dia tidak bersalah atau dia bersalah. Gitu. Itu hukum tasdik, kita nak membenar. Jadi bagaimana kalau kita nak membenar tapi kita tidak dapat tasawur, gambaran yang jelas? Maka oleh kerana itu bersungguh-sungguhnya alim ulama kita, terutamanya setelah mana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dapat isyarat daripada mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tinggal fahaman yang dipelajari daripada bapa tirinya Abu Ali Al-Jubba'i, yakni Mu'tazilah, untuk melawan balik fahaman Mu'tazilah yang sesat tadi tu. Panjang ceritanya dah, mungkin di sini ada ustaz
mengajar kita Aqidatun Najin ke, ada deh. Dalam tu ada dah disebut cerita bagaimana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berdebat dengan pok tiri dia. Bersoal jawab, munazarah. Maka mula daripada situ Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak tinggal bila dengar ada kuliah Mu'tazilah di mana-mana, dia akan pergi berdebat. Dengar kabar Mu'tazilah buat kuliah di masjid, pergi selalu dia. Berdebat sehingga tutup, kuliah tu tutup. Tak boleh ada dah. Maka naiklah nama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai orang yang pentajdid, pembaharu, menyusun ilmu akidah, menyusun ilmu tauhid, menyusun ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatu ammah, ilmu aqaidil iman di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebelum tu a'immah telah pun ada mengarang. Bukan tak ada, ada. Tetapi tidak dengan secara detail, dengan hujjah-hujjah dalil aqli. Hanya dibawakan Al-Quran, hadis, begitu pegangan kita, begini-begini Quran hadis. Jadi sebab tu ada karangan-karangan Imam Abu Hanifah, termasuk Imam kita Syafi'i sendiri tentang akidah, diletak nama judulnya Fiqhul Akbar, fiqh yang terbesar. Akidah ni juga dinama Fiqhul Akbar, fiqh yang terbesar. Sebab apa dia terbesar? Sebab segala tindak tanduk kita dalam agama ni semuanya kerana Allah. Maka kerana itulah kata Imam Ali karramallahu wajhah, awwaluddini ma'rifatullahi. Yang paling penting di dalam urusan agama itu mana awal. Bukan awal dengan mana yang mula-mula. Ada orang faham awal dengan mana yang mula-mula. Jadi dia kata dia dah semaya bel ya. Kata mana makcik tak semaya? Makcik tak habis hari kena Tuhan ya. Itu silap faham tu dah. Awal tu bukan dengan makna yang mula-mula, tapi yang muhim dipanggil. Kalau Kelantan panggil yang perdu sekali. Perdu sekali makna yang terpenting sekali. Semaya penting-penting, puasa penting-penting, tutup aurat penting-penting, zakat penting-penting, haji penting lah. Kau dalam agama tak ada hak tak penting. Tapi semua sekali tadi itu kalau nak dibandingkan dengan ma'rifah, itu yang terpenting daripada segala hak terpenting. Tu makna gitu. Awaluddin ay al-muhim fi amriddin. Yang terpenting di dalam urusan agama, ma'rifatullahi ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Yaitu mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu makna mengenal Allah. Bukan mengenal Allah, mengenal zat hakikatnya dan sifat hakikat. Bukan makna gitu. Sebab ada juga kelompok-kelompok yang sesat digunakan perkataan yang benar tapi tafsirannya salah. Kalimatul haq wa uridu biha bil batil. Kalimah sebenar, awaluddin ma'rifatullah, itu sebenar. Sayyidina Ali yang ungkap di hadapan Nabi, Nabi tidak kritik. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab kuning, kitab-kitab tua kita, kadang-kadang tutup guru kita dia permudah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddini ma'rifatullahi. Sebenarnya bukan Nabi yang berkata. Sabda di situ dengan makna sunnah takririyah. Itu. Jadi sunnah ni ada 3 kan? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Ada benda hak Nabi tak buat tapi Nabi kata, dipanggil sunnah qauliyah. Ada benda hak Nabi tak kata, sahabat cerita Nabi yang buat, maka dipanggil sunnah fi'liyah. Ada benda hak Nabi tak kata dan Nabi tak buat, orang lain yang kata dan orang lain yang buat, sama ada di depan Nabi atau di belakang Nabi, lalu dicerita kepada Nabi, Nabi tidak ingkar, maka dipanggil sunnah takririyah. Itu dia panggil dia tu ni. Sunnah juga. Kita ni kalau sunnah agak hak Nabi buat lah. Sunnah Nabi ni mana hak Nabi buat. Tu tak tepat sangat tu. Sunnah ni luar. Jadi sebab tu jangan kita gaduh nak bakar kau kitab-kitab tutup guru pondok kita, jangan. Kaji dulu. Memelah
tok guru kita ni dia banyak karan tu sebagai buat latihan kepada pelajar. Jangan hanya baca saja, tak ada buat kajian. Dia suruh kita buat kajian. Betul kau sabda Nabi. Cari. Oh, rupa-rupa bukan Nabi kata. Sayyidina Ali tu kata. Nabi tak kritik apa-apa. Mana Nabi membenarkan. Kalau salah tentu Nabi kata, salah tu Ali, jangan duk pandai-pandai gitu. Nabi tak kritik. Bermakna Nabi ikrar, Nabi mengikrar. Panggil sunnah takririyah. Bermakna sabda di sini dengan mana akuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan tu perkataan Ali. Benar perkataan tu, tapi ada hak sesak pun guna. Ada tu ni hak sesak pun guna juga. Awaluddin ma'rifatullah dia panggil ni. Kita ni fofok makrifat ni. Siapa tak semaya be makrifat ya. Ada tu Tuhan dengan kita sama. Tuhan ialah kita, kita ialah Tuhan. Sudahlah. Tuhan menyatu dengan hamba. Hulul, menyerap masuk dalam tubuh hamba. Ittihad, menyatu dengan hamba. Sudah. Tu hak tu menyeleweng dia tu. Menyeleweng. Bahkan jatuh kufur dah. Karena hamba tetap hamba walau naik tinggi setinggi mana makam dia. Dan Tuhan tetap Tuhan walaupun dia menyatakan ketuhanannya kepada hamba yang serendah mana pun peringkat hamba. Itu. Jadi sebab tu ulama kita susung ilmu tauhid, ilmu akidah. Supaya apa? Supaya kita belajar betul-betul ilmu tauhid, ilmu akidah. Maka kita benar-benar tasdiqu bin nabi, membenarkan dengan nabi. Wa bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah. Bau benar-benar kita tu iman ada ikatan. Kita membenarkan nabi itu dengan yakin, jazam. Sebab apa? Sebab kita ada tasawur. Kita mengaji. Tasawur ni mana kita gambar. Kita boleh gambaran yang benar. Sebab tu disebut oleh ulama kita ma'rifah. Kenal ni maksudnya apa? I'tiqadun jazimun mutabiqulil haqqi nasyi'atun an dalili. Itu ya. Pegangan yang putus. Maknanya yakin. Tidak boleh ada syak. Tak ada boleh zon waham. Orang Kelantan panggil wawih. Wawih dalam hati tak boleh. Yo kau tu ada. Kita tak ada okey. Kafir selalu. Tak boleh lagu tu. Putus. Pas benda hak kita putus yakin tadi tu mesti kena dengan realiti. Artinya apa? Muafakat, berbetulan, kena betul molek dengan apa hak Tuhan tahu. Aimi apa? Mutabiqul waqi ai ma fi ilmillah au ma fi lauhil mahfuz. Itu disebut lagi tak kifayatil awam. Dan hasil pegangan kita yang yakin tadi tu hasil daripada dalil. Tidak boleh daripada mulut tutup guru semata-mata, tak boleh. Hanya mulut tutup guru ni untuk yang pertama sekali ketika mengaji ya. Ketika mengaji mesti kena ada irsyadu ustazin, petunjuk daripada guru. Tapi setelah tu kita sendiri kena fikir. Tok guru ajar dah cara memikir, kita sendiri kena istidlal. Kena mengerti dalil. Talabud dalil. Kalau tidak kita dipanggil muqallid. Apa muqallid? Yakni mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Mengikut mulut tok guru, orang lain tu tok guru tak ada kira siapa-siapa, dari kerana perasaan ta'assub asabiyah. Tok guru kita cerita, tak ada kira lah. Yang main gitu. Bila dalilin tanpa mengetahui sebarang dalil. Ini muqallid. Maka iman muqallid walaupun qaul yang rajih, yang kuat kata sah, tetapi dia berdosa, sayugia kita jaga kerana ada ulama yang mengatakan muqallid masih kufur. Kita bimbang tu. Tapi qaul rajih kata mukmin tapi asi, yang bermaksiat pada Allah kerana dia tinggal untuk nazar, fikir pada dalil. Kalau dia ahli nazar, mana ahli nazar ni orang yang boleh mikir. Orang boleh mikir 1 tambah 1 2. Siapa dia jawab 1 tambah 1 sebelah, orang ni bukan ahli nazar ni. Bodoh piang benar tu. Tak ada ni pak kita ni dah. Ada tak pak kita? Tak reti mikir gapo satu pun ada? Tak ada. Pak kita ni semua orang ada akal. Jadi kalau sudah ada akal boleh mikir tapi tidak mahu berfikir, ketika tu berdosa dia.
Tuhan tak apa masuk neraka dia. Sebagaimana Allah Ta'ala hikayat perkataan ahli neraka sa'ir. Tuhan sebut dalam suratul Mulk, kita duk baca sebelum tidur tu kan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata mereka itu ahli neraka sa'ir, law kunna, kalau mula kita di dunia dulu, nasma'u, dengar. Syarat dia kena mengaji dulu. Bila mengaji kena dengar. Ada juga dengar tapi tak masuk gapo. Tak masuk gapo. Dia mendengar tu nak tunggu isyak saja. Tok guru bukan main duk mengajar kita lekul-lekul. Dia bukan nak mengaji sangat, tu tengok je isyak masuk dak lagi. Tu ataupun ndak duk khoya pah ke mereka mana. Dia kata au naqilu. Au dengan makna ma'ana qilu, serta mikir guna akal. Mana kena mikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya kita tidak jadi penghuni neraka sa'ir. Bermakna syarat kena mengaji. Lepas tu kena guna akal kita. Jangan orang tanya Tuhan mesti ada. Tuhan ada, apa kamu i'tiqad? Mesti. Tak ada Tuhan? Tentu tidak. Dalilnya mana ada dalil? Tok guru semua mengajar di masjid semua cerita Tuhan ada. Ya kira tok guru deh. Kalau tok guru mari cerita Tuhan tak ada pula dia je. Susah lah tu. Maknanya orang yang benar-benar ma'rifah, dia tidak orang panggil kuat teguh iman dia tu kerana orang lain, tidak, tapi kerana benar-benar dia nampak kebenaran. Itu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Qul, katakanlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allahi ala basiratin, menyeru manusia mengenal Allah di atas basirah, yakni di atas dalil yang sangat jelas, terang benderang. Maka sebab tu kita kena terima kasih banyak ke tutuk guru alim ulama kita mengajar kita. Hak Arab diterjemah Melayu. Itu. Mari orang sekarang ni wak menganjing ngaji sifat 20, ya. Dia wak menganjing macam-macam cara dia wak menganjing. Tak tahu apa mengaji Allah wajib ada. Allah wajib ada. Apa kalau Allah tak ada? Allah masuk neraka kan? Berat. Apa kau bodoh cakap lagu tu? Wajib situ bukan wajib syarak. Dia kalau wajib ni mesti kena syarak belaka ke? Tak mesti. Hukum ada 3. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat. Gitu kan? Kalau kita semaya insya lepas ni atau semaya maghrib sana dipanggil wajib syarak. Mana Tuhan tuntut, suruh, paksa kita. Talabul fi'li, talaban jaziman. Tuhan suruh kita buat sebagai suruh yang putus. Hukum mana kena buat? Lagu mana putus? Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala janjian Allah kerana kita ikhlas mengerjakannya, dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib syarak. Ada pun kita kata Tuhan wajib ada, tu bukan makna wajib tu. Mana Tuhan kena ada? Kalau Tuhan tak ada, Tuhan masuk neraka. Bukan makna wajib itu. Wajib situ mana wajib akal. Apa makna wajib akal? Wujub dia panggil. Adamu qabulis subut, adamu qabulil intifa. Itu tak terima, tidak, mana mesti. Itu bila sebut kata wajib ada, mana mesti ada Allah. Tak terima nak kata tak ada. Lagu tu maksud dia. Tapi dah mula ni wak menganjing Allah. Tak ada rasa bersalah langsung. Wak menganjing mengaji ilmu tauhid ni. Apa dia kata duk mengaji Allah wujud, artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Saat ni Allah ada, belawai jadi tak ada pula Allah Ta'ala. Kadang kita duk dengar orang bercakap lagu tu. Jangan. Ini orang panggil orang sama ada dia tahu sebenar ataupun dia tak tahu betul-betul. Kalau dia tahu, artinya dia wak menganjing. Wala'ana akhiru ummata, wala'ana akhiru ummah awwalaha halla bihal bala, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaknat-laknat, melekeh-lekeh oleh orang yang akhir daripada umat ni terhadap umat
generasi yang terdahulu, Allah halalkan bala. Nah, jangan. Nah, silibus ilmu tauhid ni daripada zaman berzaman sampai sekarang. Universiti Islam yang tua-tua di dunia sampai sekarang mengaji ilmu tauhid sifat 20. Al-Azhar Asy-Syarif, Qarawiyyin, semua mengaji sifat 20. Jangan kita buat mengaji itu. Kalau kita berasa hebat dah, tak apalah direct ke Quran hadis, tak ada masalah. Kalau kita berasa hebat ni, jangan kita pelekeh usahanya alim ulama kita nak menyelamatkan akidah umat. Begitu sekali semangat. Cuba kita ingat-ingat balik kita duk mengaji sifat 20 tu kan. Kalau kita mengaji sifat 20, sifat wujud contohnya. Nah, makna ada Allah, ulama bahas ada Allah dengan makna ada yang tidak terima tiada. Tak terima tiada yang dahulu, tak terima tiada yang sekarang, dan tak terima ada Allah dihubungi bersambung dengan tiada. Tak terima ada langsung, tak terima tiada langsung. Kayak kita mengaji itu kan. Kemudian habis mengaji sifat wujud, kita pun masuk sifat kidam. Betul tak? Sifat kidam tu apa maksud kidam? La awwala li wujudi. Mana kidam ni tidak ada permulaan bagi ada. Rasa macam dah di sifat wujud. Betul tak? Masuk bakok pula. Apa makna bakok? La akhira li wujudi. Tak ada akhir bagi ada. Walam yataghayyar, dan tak terima perubahan. Nah, sama kidam bakok tak terima perubahan. Makna kidam bakok ni sudah kita fahami dalam sifat wujud. Kenapa ulang-ulang lagi? Lakalah sini. Wujud selalu dah mukhalafah kau kiamu dah, wahdaniyah kau cepat sikit habis. Tak boleh. Nah, Imam Sanusi kata tak boleh. Tidak dimemadai kita reti akidah ni di atas jalan lazim, automatik. Tak boleh. Kena manual. Kena sosok. Macam dulu ambil lesen kereta kena manual dulu. Lah ni ya ada lesen hok auto dah. Kan orang lah ni manja sangat, kena ada juga auto tapi mahal sikit pada manual. Dulu tak ada auto, semua kena manual. Nah, sebab apa kata Imam Sanusi? Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah ini besar bahaya dia. Besar. Kalau tidak sesat, kufur wala'iyadzubillah, kekal dalam api neraka. Itu. Maka sebab tu tak boleh kita jahil dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kadatil jahilu an takuna kufra. Dekat oleh kejahilan itu dengan kekufuran. Seperti mata hitam dengan mata putih, sebelah menyebelahi. Ke mata hitam mata putih jauh 2 km. Ndak, sebelah menyebelahi. Tidak, kalau tidak reti jahil dengan kufur, sebelah menyebelahi ya. Tu bahaya. Allah, kalau kita tengok banyaklah jenis-jenis hak tak selari dengan ahli sunnah wal jamaah, banyak. Sebab tu selain daripada kita mengaji juga akidah ahli sunnah wal jamaah kerana wajib, fardu ain kita nak i'tiqad, kita wajib juga kena kenal 73 fuq hak sesat tu supaya jelas kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Aduh. Karena kata ulama, li'anna syai'a, sesungguhnya sesuatu perkara itu la tattadihu, tidak akan benar-benar jelas dan terang illa ba'da ma'rifati muqabilih, sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Jadi kita nak kenal ahli sunnah wal jamaah selain daripada kita betul-betul memahami perbahasan mu'taqadat, benda yang disimpul mati dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita kena tahu juga hak 72 fuq, baru jelas kita benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Itu kita nak kenal orang lelaki-lelaki, kena kenal juga orang tino. Baru betul-betul kita kenal lelaki-lelaki. Kalau tidak, mari pondek pun kita kata tino. Padahal dia tu laki-laki, bukan perempuan dah. Kita nak kenal perempuan, kena kenal laki-laki, baru jelas kita kenal perempuan. Kalau tidak, mari tomboy pun kita kata laki-laki. Rambut pendek, pakai seluar jing, suara buat kasar sikit, dah dia tetap perempuan walaupun dia berlagak sebagai laki-laki. Itu.
Jadi nak kena ahli sunnah, kena juga hak 72 supaya kita benar-benar tidak termasuk nak buat tu. Masalah kita sekarang ni, kita mengaji dah ahli sunnah, nah, tapi tak berapa nak menguasai satu hal dah. Kemudian kita tak berapa kena 72 fuq, sehingga orang tu mengaji sifat 20 tiba-tiba jadi batiniyah. Ada? Ada? Nah, ada. Sehingga boleh mengatakan Tuhan, Nabi itu ialah Tuhan, Tuhan itu ialah Nabi. Siap. Padahal kalau kita mengaji bab nubuwah, risalah, kenabian, kerasulan, selepas 4 hak wajib, 4 hak mustahil tu kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 1 hak harus. Ulama kata mana? Al-a'radul basyariyah. Nah, harus para nabi itu bersifat dengan satu perkara. Apa satu perkara hak harus bagi para nabi, para rasul? Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Bersifat dengan kemanusiaan, tapi ulama tak sebut as-sifatul basyariyah. Cuba tengok molek dalam kitab-kitab. Ulama sebut al-a'radul basyariyah. Tengok. Apa tu? Isyarat daripada ulama akidah kita. Nak menolak mereka yang mengiktikadkan para nabi rasul tu boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka sebab tu dibawa al-a'rad, yakni sifat-sifat yang baru kedatangan. Okay? Allah bersifat tapi tak boleh panggil sifat Allah tu arad, hanya sifat. Allah berzat tapi tidak boleh dipanggil zat Allah tu jisim, hanya zat. Kita boleh panggil zat, boleh panggil jisim. Nah, sifat kita boleh panggil sifat, boleh panggil arad. Sebab apa? Sebab kedatangan, baru kedatangan, terima perubahan. Itu tak? Sebab tu hak mana hak pakai spek, abang kita tu, ayah kita pakai spek, ramai pakai spek ni. Masalah hari dulu pakai spek tak? Tak pakai spek lagi, betul tak? Kau beranak-beranak mak dia tubik-tubik perut mak tu pakai spek dah. Pesel mak dia. Nah, tak pakai spek lagi. Nah, lepas tu lahir tu liar dah mata, boleh nampak habis dengan misi-misi dengan doktor-doktor dah. Nah, nampak hak dekat-dekat aja. Lama kelamaan penglihatan kita Tuhan bagi nampak hak jauh, makin jauh, makin jauh. Nampak sebuah mak neka. Nah, lama-lama hak nampak sebuah mak neka jauh-jauh. Tak nampak pula dah, tak jelas. Hak jauh tak jelas, gabu jauh. Hak dekat tak jelas, gabu dekat. Nah, guna power, pakai spek, kau tambah power. Nah, tiba-tiba makan kerok banyak-banyak, tak pakai spek dah, tidak dah mau pakai spek mula. Pakai mana lah ni? Tahu jelas molek pula dah. Tu nak ayat kata penglihatan kita tu arad yang menumpang pada mata kita. Apa? Baru kedatangan, terima perubahan. Sama ada sebelah bertambah atau berkurang. Allah sifatnya sifat, bukan arad. Maka ulama sebut para nabi bersifat dengan al-a'rad. Ini nak tolak fahaman yang menuhankan para nabi. Itu tengok. Kalau betul kita pegang, tak terjadi pegangan-pegangan hak sesat-sesat. Nah, banyak. Rasa-rasa Pulau Pinang ni banyak. Selangor Pak Ambo duduk pun banyak juga. Pulau Pinang ni pun banyak belak-belak pun. Nah, dia kata ni makrifat tahap tinggi, awak ngaji tu kulit saja. Ada juga lagu tu. Nah, macam-macam. Macam saya selalu kongsi cerita ni sebagai pengajaran. Ada satu orang hamba Allah, dia jumpa dengan saya, duk cerita kata menyesalah nak duk ikut Syekh Tarekat. Duk ikut Syekh Tarekat di kota Damansara. Dia kata saya habis duit puluh-puluh ribu sampai kering duit. Barulah dia tu, Allah, aku kena tipu dah kot ni. Nah, dia cerita tok Syekh dia ni tak semaya. Dia tok Syekh dia ni pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek, singlet, rambut panjang, tok serban pula, duit sak rokok hari-hari kena. Nah, tak semaya bang. Tapi cakap bab ketuhanan tak sekira, martabak 7, martabak 40, tinggi-tinggi belaka. Orang kita pun minat hak lagu tu. Ya minat. Itu saya mari sejid seorang ni. Tak berapa nak ustaz tu ilmu kulit. Ya lagu tu. Dia nak cari hak wali, kata ni wali ni. Wali mastur dipanggil ni. Wali yang ditutup kewaliannya. Nah, ustaz apa duk pakai serban dah lah janggut tak ada. Hidup main lagu tu. Nah, wali mastur tu difahami pun salah dah. Bukan makna gitu wali mastur.
Dimaksudkan wali yang ditutup oleh Allah orang tak tahu tu dengan makna orang tu dia tak bercakap. Contoh kita ambil contoh ini, bukan saya nak kata seseorang itu ialah waliullah, tapi contoh, bagi contoh Syekh Nuruddin Al-Banjari contoh. Nah, Syekh Nuruddin pernah datang sini. Benar deh? Syekh Nuruddin Al-Banjari, tokoh ulama. Dia mengajar tak ada tasawuf ni, tak silap saya lah. Banyaknya mengajar fiqh, hadis. Ajar bab hukum hakam syariat. Itu maksud tutup. Itu makna mastur, ditutup. Maknanya seorang tu dia bercakap tentang hukum hakam halal, haram, wajib, sunat, makruh. Dia tak bercakap tentang martabat, ahwal, maqamat, sehingga orang yang anggap dia ni ini ulama fiqh ni, ulama syariat, padahal dia waliyun min auliyaillah. Itu sebagai contoh ya. Bukan saya kata Syekh Nuruddin itu waliullah. Saya pun tak tahu. Kalau saya tahu, saya wali juga saya pun. Hanya wali mengenal wali. Itu contoh. Itu makna mastur. Kita mastur pakai seluar pendek, tak semaya tu mastur. Itu bukan mastur, tu bukan wali, tu kuali dia panggil. Tok Syekh dia. Tapi Tok Syekh dia ni dia suruh anak murid semaya. Hebat. Anak murid kena semaya, kena puasa tu tak orang. Sebab apa? Sebab tak layak seperti dia. Dia makam tinggi dah. Sebab dia jumpa dah dengan Allah ya. Masa duk mengaji di Indonesia, Tok Syekh dia ni tanah dia dalam kubur. Bersuluk dalam kubur, tanah hidup-hidup. Padahal dia ambil daripada cerita Indonesia Sunan Kalijaga tu. Kalau dia duduk zikir-zikir dalam kubur tu, tiba-tiba Allah ni kata, Allah mari daripada langit. Pelik. Tengok pelik tak pelik. Allah mari daripada langit bercahaya, berkelip-kelip. Mari daripada langit, masuk tepak, masuk dalam tanah, duduk depan muka dia. Lalu dia bertanya, ya Allah, macam mana nasib saya akhirat esok? Tengok. Lalu Allah Ta'ala jawab ke dia kata, abang mak jangan bimbang. Abang mak garanti syurga. Buat apa abang mak nak buat, saya garanti syurga, tak ada masalah apa. Inilah dia kata, maksud Ibnu Athaillah kata, man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuh. Siapa yang terdahulu dalam ilmu Allah, dia dijaga daripada kena bakaran api neraka, ahlul inayah, maka tidak ada mudarat apa-apa maksiat yang dia nak buat. Pandai dia seleweng kitab hikam tu Ibnu Athaillah. Ini bahaya ni. Ini bahaya, sangat bahaya. Maka katanya cerita hamba Allah tadi, bekas anak murid dia kata, saya pernah tanya Tok Syekh saya tu, dia kata, kenapa Syekh tak semaya? Kenapa Syekh tak semaya? Lalu Syekh dia pun jawab. Syekh dia kata, bermula sembahyang. Bermula juga macam kita aja ulama lihat ni. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Kemah lah. Macam kemah ayat dia, sedap dengar Allah. Padahal tu akidah kafir. Jangan main-main. Kalau kita mengaji sifat 20 basic tu, kita akan paling kurang tak ada lagi tak pun, mesti tok guru akan setuh isu tu. Mesti. Sebab apa? Sebab yang mengkafirkan orang yang i'tiqad yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah roh, ialah ulama sifat 20. Bisalasatin kafaral falasifatul idah iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, ulama sifat 20 ni mengkafirkan puak falsafah. Tengok. Ini satu perkara lagi kita pelik juga. Ada orang kata jangan ngaji sifat 20. Sifat 20 tu falsafah. Ada kan kita bisa dengar gitu. Ya kencing orang kampung boleh lah. Itu bukan orang kampung yang tak pernah mengaji. Kalau orang kampung yang biasa dengan tutup guru pondok, macam mana ngaji sifat 20, ngaji falsafah? Ulama sifat 20 yang mengkafirkan falsafah. Ke pening lah gitu. Maknanya ulama sifat 20 kafir diri sendiri kalau ke mana? Dah. Sifat 20 ni ambil daripada Quran hadis ni lah. Bukan daripada Aristotle, Aflatun. Bukan. Bila masa Aflatun, Aristotle kena Tuhannya, kena Nabi Muhammadnya, tahu perkara ghaibiyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammadnya? Tak ada.
Tapi cara dia nak menjauhkan kita daripada pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah gitu, dimomok-momok, dihina-hina, difitnah. Nah, tadi dimomok-momok, kemudian dihina-hina, ini difitnah pula, ngaji falsafah. Padahal ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Sebab apa? 3 perkara yang terbesar. Pertama, ilmun bijuz'iyyin. Orang falsafah dia i'tikad Allah Tuhan ni dia tak tahu dengan detail, hanya tahu dengan secara umum gitu saja. Nah, contohnya Tuhan ni hanya tahu rambut ya. Nah, berapa helai rambut yang ada, Tuhan tak tahu. Pening Tuhan banyak sangat nak bila. Tu kafir tak dia? Kafir. Kita dak, Tuhan Maha mengetahui. Nah, tahu Tuhan tidak terdahulu dengan jahil. Tahu Tuhan tu meliputi umum dan detail, kulli dan juz'i. Tuhan tahu rambut kita, tahu berapa helai pun Allah tahu, tidak berhajat pada bilang. Nah tu, kita kalau tahu pun berhajat pada bilang. Nah, maknanya terdahulu dengan jahil. Tu pun kalau boleh bilang, duk rasa tak ada 2-3 orang, gila. Banyak sangat tak ada nak bilang. Yang kedua, kata falsafah, alam ini qadim wa hudusu awalimi baharu alam. Falsafah kata tidak, alam ni semula jadi sedia kala sama tua dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu hanya jadi illat bagi maklul adanya alam, atau tabiat bagi matbu' adanya alam, gitu ya. Nah, tengok, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit kita dengan jasad padahal dulu kitanya mayit. Nah, ditiup sangkakala yang kedua, kita ni bangkit balik. Kita dulu di alam arwah, nah, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di alam akhirat. Lain-lain tu, alam barzah lain. Alam barzah ni orang panggil dinding antara dunia dengan akhirat. Tu khilaf sungguh ulama. Ada kata ruh tak dikembali pada jasad. Nah, tanya ruh saja, soal muka nakir. Ada kata dikembalikan keseluruhan. Ada kata dok separuh saja untuk boleh jawab muka nakir. Itu khilaf. Tapi tiup sangkakala yang kedua, ini tak ada khilaf. Ijma' ulama, kita bila ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik kita daripada kubur masing-masing dengan jasad. Siapa yang i'tikad dibangkit hanya dengan roh, murtad kufur dia, wala'iyadu billah. Tengok apa dah? Jadi betul sungguh almarhum Tok Guru Haji Soleh Pondok Sik Nah, dalam saya tak pernah mengaji dengan Tok Guru Haji Soleh. Nah, kita duduk pondok Basuh Tumbuh tapi pelajar pondok Sumbuh banyak duk mengaji dengan Tok Haji Soleh kalau cuti-cuti Ramadan ke apa. Tapi dalam Facebook ada satu petikan kata-kata pesanan wasiat daripada almarhum Tok Haji Soleh. Yusuh ngaji betul-betul sifat 20. Betul sungguh. Nah, karena jadi benteng daripada ajaran-ajaran sesat. Betul sungguh. Saya kata, abang, kalau abang mengaji sifat 20 basic ni, tak ada habis duit abang 20 ribu kena tipu ku Tok Syekh tu. Awal-awal dia boleh tapak dah Syekh. Syekh apa musih fardu ain pun tak lepas dah tu ni. Betul tak? Tapi oleh kerana tak mengaji banyak orang kita ni nak langkah cepat, nak jalan pitah, lambat mengaji ni. Nah, ngaji tauhid lagi, lepas ngaji fiqh lagi, nak tahu soh, bata, fasak, sabah, nak wajib, haram, makruh, sunat, halal, lambat dia kata. Baik pergi cari Tok Syekh tarekat selalu, ngatik siapa tu. Ini bahaya, silap taktik tu. Kerana Tuhan ni bukan seperti makhluk. Kalau nak kenal makhluk, memang kita kena cari dulu. Bila jumpa baru kenal. Gitu kan? Macam saya nak kenal masjid. Apa nama masjid ni? Hebat. Al-Jalal wal Kamal. Nah, Jalal wal Kamal. Nah, keagungan dan kesempurnaan. Nah, nak kenal masjid ni, saya kena cari. Bila cari jumpa, bila jumpa kenal. Itu makhluk. Cara kenal makhluk tu lagu tu. Nah, metod dia, disiplin dia. Tapi kalau Tuhan jangan buat lagu tu. Buat lagu tu gak nyatipu setel lah jawab dia. Nah, Tuhan ni kena kenal dulu. Tu lagu tu. Baru diizin untuk cari. Kalau ada rezeki jumpa. Faham tu. Nah,
kena dulu apa? Yang ni mengaji ilmu ma'rifah ammah tadi. Kena hukum ketuhanannya, hukum sifat ketuhanannya. Apa? Sebab bahaya dalam ilmu akidahnya, sangat bahaya. Sebab tu ulama akidah ni sangat cermat, sangat mendetail. Kenapa? Dia saya buat kita ni takut jadi syirik, takut jadi mulhid, takut jadi musyrik, takut jadi kufur, kafirin. Tu takut tu. Batulah dia manual. Ngaji akidah kena manual, tak boleh auto tak boleh. Lebih cermat daripada pramugari menjaga keselamatan penumpang. Itu ulama akidah kita. Itu kan? Kita kalau naik pesawat, naik kapal terbang, flight, kita daripada airport nak pergi ke Kuala Lumpur contoh, naik pagi, pramugari ajar tak kita, tuan-tuan ini tali pengabuk keamanan, ini cara pakainya selit gini, kepit lagu ni ni. Ya ajar habis kita pun tengok, oh lagu ni okey, pandai ada saya ni kali pertama naik flight. Siapa Kuala Lumpur sudah KJL kita meeting, kau ikutlah berapanya, nak balik pula Pulau Pinang, naik pula kapal terbang, betul? Naik pula pramugari ajar pula tak kita pakai lagu mana, ajar pula. Boleh kita marah ke pramugari? Bobo lah sudah lah tu, pagi tadi mu ajar dah, alah balik ajar pula, macam lah aku bodoh sangat, boleh kata? Tak boleh. Memang hijau pramugari dah demi keselamatan penumpang. Kalau setara tu pramugari, ulama akidah, ulama mutakallimin, lebih-lebih lagi nak akidah kita umat selamat. Maka sebab tu Nabi kata, inni lastu akhsha alaikum wa an tusyriku. Aku tak bimbang berlaku pada kamu tu syirik. Nabi tak bimbang. Sebab apa Nabi tak bimbang? Sebab Nabi tahu akan ada ulama-ulama warasatul anbiya yang kejuhudannya, kesungguhannya menyusun ilmu akidah, menyusun ilmu tauhid, menulis ilmu tauhid, mengajar ilmu tauhid, yang apabila kita umat Islam ngaji betul-betul, faham betul-betul, pegang dengan betul-betul, kemah, yakin pula, kita tidak berhak dituduh musyrik. Tu sebab ada kelompok di akhir-akhir, cepat benar orang lain tu jadi syirik. Entah syirik. Ini pun masalah juga. Maka orang ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sangat berjasa untuk kita. Maka sebab tu akhirat esok kita tak boleh dakwa kalau kita tak reti gapo-gapo, kita tak boleh dakwa. Tok guru ni tak ayat, ustaz ni tak mengajar, ulama ni tak ada. Tak. Semuanya sudah siap. Baki lagi kita berusaha ke tidak mengaji, faham betul-betul, biar kemah i'tiqad kita dalam hati. Itu supaya benar-benar kita mengikut jalanan Nabi. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah satu-satunya jalananku yang lurus. Satu ya. Fattabi'u. Nabi suruh ikut satu tadi. Bagaimana nak ikut? Tadi ngaji. Ngaji dengan betul. Jangan ambil kitab tauhid baca sendiri, jangan. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah hanya semata-mata daripada kitab, tanpa daripada guru, ni bahaya juga ni. Boh kadang-kadang orang mengajar pun dia rasa dia boleh mengajar, padahal tak ada kelayakan pun boleh mengajar. Ini banyak saya jumpa. Pukul berapa ni ustaz kita nak berhenti ni? Boleh deh, sikit lagi deh. Habis sikit lagi dah. Jauh kau lupa ni boh. Tak kena berhenti awal kalau kuliah lawak biasa-biasa kena berhenti awal dah. Saya masa balik Mesir dulu pernah saya singgah di satu masjid di Kuala Lumpur. Orang mengajar ilmu akidah. Bagus. Kita masa tu tak ada kuliah apa lah. Pergi pun singgah balik daripada tengok wayang kau kat Seluar Haji pakai t-shirt gitu. Jadi kita pun sudah sembahyang maghrib, kita pun masuk dekat nak dengar. Bagus alhamdulillah, ada tutup guru ustaz-ustaz duk mengajar ilmu tauhid. Tapi rupa-rupanya dia tidak menguasai apa hak dia mengaji, dia tak faham. Masa tu duduk bahas sifat kudrat. Tuhan Maha Kuasa tuan-tuan, sebab Tuhan bersifat dengan sifat kudrat.
Nah, kuasa Tuhan boleh buat segala benda dia nak buat. Ada. Lalu dia pun tanya haji dia. Haji nak tanya sikit. Tuhan kuasa tak buat anak dia? Buat bini Tuhan, buat anak Tuhan, buat ibu bapa Tuhan. Soalan dia tanya ke jemaah tu lah. Nak jemaah kena tanya tadi tu, sudah nak healing dengan nak angguk tu sama aja. Takut nak jawab kuasa ke tak dah. Kita pun nanti tunggu. Mudah-mudahan betul. Rupa-rupa salah juga orang yang mengajar pun. Kata, jawapannya Tuhan kuasa buat anak dia. Sudah. Nah, cuma Tuhan tak ambuh je, Tuhan tak anak, Tuhan tak usir. Macam kita lah makan nasi kerabu dah 2 buku, orang tahu makan pizza. Tak ambuh dah, kita kenyang dah. Boleh tak nak makan? Boleh, kalau lapar lagi je ni. You buat misal lagu tu, la haula wala quwata illa billah. Nyatalah ustaz hak mengajar pun tak mengaji. Ini. Kalau kata Tuhan kuasa buat anak dia, bermakna anak Tuhan bukan mustahil, mungkin. Nah, bini Tuhan bukan mustahil, mungkin. Jadi betul lah Kristian, Isa anak dia, Maryam bini dia, mak Isa. Begitu lah. Jadi kita tak boleh katalah Kristian tu kafir. Apa? Anak Tuhan bukan mustahil, mungkin. Bini Tuhan bukan mustahil, mungkin. Tuhan kuasa buat, cuma Tuhan tak ambuh. Berat tu lagu tu. Maka sebab tu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani dalam kitab Faridatil Faraidi fi ilmil aqaidi disebut di nota kaki di bawah, memang betul mengetahui tentang ta'alluq sifat tu tidak fardu ain. Karena dia min ghawamid ilmil kalam, setengah daripada perbahasan yang rumit-rumit dalam ilmu kalam. Tetapi sayugia bagi orang yang nak mengajar orang lain, dia wajib kena mengaji. Sebab takut dia tak tahu hijab sifat, ta'alluq sifat. Itu dia tak tahu tu. Hijab kudrat berhadap pada benda yang harus, bukan benda wajib, bukan benda mustahil. Itu. Nah, hijab hijab gajah akak kayu balak. Gitu. Hijab kera naik pokoknya. Jadi kalau kita nak cerita kehebatan gajah, hebat masya-Allah tuan-tuan gajah ni. Nah, sampai naik ke pokoknya, muda tu dia pandai tuan-tuan. Pelik dah ni, betul tak? Kalau orang dengar pun pelik, gajah naik pokoknya. Benda yang ni cerita dia ni. Tuan-tuan kera ni sangat hebat. Kayu balak dia boleh pikul lagi. Tak kena dah tu. Tak kena letak hijab orang panggil ta'alluq tu tak kena. Nah, sama juga tuan-tuan, Tuhan ni maha kuasa tuan-tuan. Dia boleh ambil roh Abu Bakar ke Umar ke Buh dalam jasad orang tu orang ni. Mustahil pada akal lah tu. Tak kena nak cerita kekuasaan Allah. Nah, tapi alhamdulillah lah, tarik alhamdulillah. Cuma ada juga anak murid pun dia kerah lagi. Syekh kita betul kok mana pun. Ilmu tu ilmu khusus dikembalikan kepada pengetahuan orang tinggi-tinggi saja. Awak siapa ustaz muda, janggut pun tak ada. Sudah. Yang mewah janggut semua. Kalau mewah janggut kambing aling dengung desing lah weh. Jangan kata cukup guting pun tak janggut kambing. Nah. Lah jangan gitu kita agama ni. Ni bahaya pokok kita ni. Mudah panggil ustaz kau orang. Nah, boleh baca ayat Quran sikit per ustaz. Nampak pula serba sikit tuan guru, baba selalu. Syekh pula tu bubu. Sudah. Berat lagu ni. Jadi akhirnya umat yang terkeliru. Sebab tu nanti insya-Allah di pondok tuan guru Baba Ridauddin, di pondok Ihya Ulumuddin mengkuantiti nanti akan dibuat muzakarah ulama-ulama pondok di dalam Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam, kita akan bahas apakah kelayakan title tuan guru, title babo, title syekh, title ustaz, apa syarat-syaratnya. Tu nak buat lagu tu biar tak ada autoriti pun, supaya orang pondok guna hak ni. Kalau orang ni tak boleh baca kitab, tak boleh reti basic fardu ain pun fake, macam mana boleh panggil tuan guru syekh? Pelik lah kitanya. Basic je tu. Orang mengaji ilmu akidah basic je tu. Ni dalam kitab Tuhfatur Raghibin disebut tanasukhul arwah, akidah ni kufur. Bahkan Qadhiyah Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki kata
wa nukaffiru, kami mengkafirkan, ai ma'asyira ahli sunnah wal jamaah. Dalam riwayat lain, wa nuqatti'u, kami memutuskan, bi kufrin, dengan kekufuran, man qala bitanasukhil arwah, siapa yang i'tiqad roh boleh berpindah masuk ke tubuh-tubuh orang lain. Li'anna fihi inkarul ba'thi, kerana ada pada pegangan ini mengingkari hari kiamat. Kali dia kata roh ni berpindah-pindah sampai bila-bila, tak ada kiamat, tu jelaslah kafir. Atau dia tidak ingkar hari kiamat. Hari kiamat ada ya, bukan tak ada hari kiamat. Nah, tetapi dia akan ingkar bangkit dengan jasad. Kufur dia dengan sebab ingkar bangkit dengan jasad. Sebab jasad 10, roh 1, nak bangkit lagu mana seketak? Boleh? Macam saya ni tubuh Ahmad Faiz ni, betul tak? Roh bila tu lagi ni. Boleh jadi roh saya ni roh Sayyidina Umar ataupun Hamzah bin Abdul Muttalib berat lagu ni. Habis orang boleh ngaku belaka, saya pun ngaku saya ni Sayyidina Umar sebenarnya. Sudah. Mari ustaz lain pula dak, dia bukan Sayyidina Umar, saya Sayyidina Umar. Habis kira-kira. Nah, pas tiup sangka kala yang kedua, nak bakit guano 10 jasad ni. Kita kata 10 lah. Satu roh Sayyidina Umar tiup sangka kala bakit seketak. Nak bakit guano seketak. Roh saya. Sudah. Akhirnya tak boleh. Jasad makanan ulat di dalam kubur. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Habis. Tadi kafir dengan sebab i'tiqad, bangkit dengan roh sahaja. Allah, para hadirin semua, kalau nak cerita agak banyak lagi lah, tak habis lah kalau nak cerita. Ala kulli halnya, sebagai pesanan untuk diri hamba kita semua, mana saja Tok Guru mengajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20, kita pulung lagi. Masjid kita ni biar penuh. Katanya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang tokoh ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Dia kata kalau mu mengaji kitab fiqh dalam sehari 5 buah mengaji kitab fiqh, maka kitab akidah, kitab tauhid, kitab usuluddin mu kena mengaji 10 buah. Kenapa? Dia terpenting. Kalau kitab tauhid 10 buah mu mengaji dalam sehari, maka kitab tasawuf kena mengaji 15 buah. Kerana tasawuf tu samarah daripada iman dan Islam tadi, membentuk akhlak kita, jiwa kita yang bersih, masuk kepada tahalli mazmumah, tahalli mahmudah. Mudah-mudahan ada rezeki Allah Ta'ala tajalli sebelum kita mati. Itu. Jadi jangan kita tinggal. Nak Penang ni masyhur dengan pondok banyak. Pondok banyak. Sebab tu pondok di Penang ni tak sama pondok di negeri lain. Kalau di Kelantan, pondok dia terkenal dengan nama tempat. Pondok Pasir Tumbuh, pondok Lubuk Tapoh, pondok Gelang Mas, pondok apa lagi weh? Pondok Berangan aja terkenal dengan nama tempat. Sebab apa? Sebab pondok dengan pondok tu jauh-jauh. Jauh-jauh. Tapi kalau di khususnya di Kepala Batas saja, banyak. Sehingga pusat ilmu dulu ni. Tutup guru mana-mana. Buah ketuk guru hok besar sekali, hok jasa dengan kenegaraan kita. Syekhul Islam yang pertama Pulau Pinang, Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim, orang panggil Syekh Abdullah Pahi, Syekh Abdullah Pahi, di Pinang kita ni. Jadi tutup anak beranak dia masih ada lagi, tutup guru pondok tu, pondok penanti Syekh Usman itu masih lagi. Maka kita jaga tutup guru kita ni. Kuat kau orang panggil pengajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan membentengi diri kita sendiri, anak bini kita, keluarga kita, orang kampung kita, masyarakat kita, negeri negara kita daripada fahaman-fahaman yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apa saya tekan al-asy'ariyatu wal maturidiyah? Karena di dalam akidah inilah dua mazhab yang paling terkenal, lengkapnya dalam perbahasan ilmu akidah. Bukan fiqh, bukan ahli sunnah lah. Dah ahli sunnah juga. Ahli sunnah juga. Orang tasawuf ahli sunnah juga. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, ahli sunnah tu disebut oleh Imam Subki kalau tak silap 4 golongan. Tak silap.
ahlul hadis, satu, Asy'ariyah wal Maturidiyah, dua, Mazahibil arba'ah, tiga, dan Sufiyah Mu'tabarah. Nah, ahli tasawuf, ahli tariqah. Tapi ahli tariqah tasawuf bahasa dia tu kena tanya ahli dia. Tanya ahli dia. Kenapa? Karena di akhir-akhir ni ada juga kelompok-kelompok yang cepat menyesatkan orang tasawuf, sehingga orang tasawuf dikatakan batiniyah semua. Ini panjang pula perbahasan. Abang nak tutup dah tadi, sambung pula. Nah, ada juga. Ini jangan kita jangan terpengaruh juga. Contoh sikit lah, tak puas hati kena rayak juga. Contoh sikit lah. Dalam ilmu tauhid, ulama tauhid kata makhluk ni ada, Tuhan ni ada, betul tak? Ada Tuhan beza dengan kita. Ada kita harus ada. Mana ada kita terima tiada, berat kot tiada, didahului oleh tiada, berhubung dengan tiada, terima tiada sambil-sambil ada. Jadi banyak tak ada pada ada, betul tak? Saufastaiyah dia kata makhluk ni tak ada. Nah, orang saufastaiyah dia kata makhluk ni tak ada. Kalau kita tengok ada ni sebenarnya tak ada. Khayalan semata-mata, seperti fata morgana. Nah, fata morgana kita nak macam air, gigi-gigi, tak ada. Tengok air, gigi, tak ada. Gitulah kita makhluk ni. Itu sesat. Saufastaiyah. Orang tasawuf bila dengar ulama tauhid kata kita ni ada, kita tak serupa dengan ada Allah. Allah ada, wajib ada, tak terima tak ada. Nah, ada kita ni terima tak ada, bahkan berat kot sebelah tak ada, didahulu oleh tak ada, sambil-sambil ada terima tak ada, bahkan ada kita pasti berhubung dengan tak ada. Orang tasawuf kata banyak tak ada tu pada ada tu. Kalau gitu seolah-olah tak ada lah kita. Nampak tak? Seolah-olah tak ada, bukan tak ada. Mari orang-orang muda lah ni baca kitab tasawuf. Tengok. Orang tasawuf ni falsafah dia kata. Apa? Makhluk ni tak ada. Bila masuk kita tasawuf kata makhluk ni tak ada, seolah-olah tak ada tu beza dengan tak ada. Betul tak? Ini satu contoh. Ada banyak lagi. Lalu dituduhnya orang tasawuf ni batiniyah. Syiah Ismailiyah batiniyah. Ini pun kita kena berhati-hati juga. Jangan kita cepat-cepat gopoh nak menyesatkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu disebut dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin. Jadi hamba rasa cukup setakat ni. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ni seberingkahnya dapat manfaat lah untuk kita semua. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.